InsyaAllah pada kali ini tajuk kita iaitu Presiden Argentina dari cahaya Islam menuju kegelapan tahta. Okey. Sebelum tu seperti mana yang kita ketahui, Islam ialah agama yang membawa kepada kebenaran. Inna dina indallahil Islam. Inna din, semuanya agama kan, yang benar-benar di sisi Allah, yang betul-betul di sisi Allah hanyalah inna dina indallahil Islam. Hanyalah agama Islam, bukan agama-agama yang lain. Seperti mana dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan semua agama sama, itu semua tidak benar. Kenapa? Kalau kita perhatikan, orang-orang Arab jahiliyah sendiri pun mereka tak mengatakan bahawa semua agama itu sebagai benar. Tapi malangnya pada zaman sekarang ada orang, sebahagian manusia, malah orang Islam sendiri mendakwa bahawa semua agama benar. Jadi ini satu kenyataan yang salah. Dan kalau semua agama sama, maka apalah guna agama ni? Dan mestilah ada agama yang membawa kepada kebenaran, dan mestilah ada agama yang terseleweng daripada jalan kebenaran. Okey, pada tajuk kali ini ianya berkaitan dengan bekas Presiden Argentina yang bernama Carlos Menem. Okey, Carlos Menem ni merupakan anak pada dua imigran daripada Syria yang berhijrah ke Argentina. Kemudian dia membesar, dan bila dia dah besar, dia murtad daripada agama Islam. Dia asal dari Islam, ibu dan ayah dia juga Islam. Kemudian dia murtad, dan isteri dia kata salah satu sebab utama dia murtad kan, bini dia nama Zulema Yoma, dia kata Carlos Menem murtad disebabkan kerana dia nak menjadi presiden negara ini, iaitu Presiden Argentina. Dan akhirnya dia berjaya menjadi Presiden Argentina. Dan kalau kita tengok kepada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man kana isim kana ni, maksudnya isim kana iaitu nak menunjukkan penekanan. Kana, isim kana. Man kana akhiratuhu, siapa yang sesungguhnya akhirat tu, hammuhu, yang menjadi tujuan hidup dia, ja'alallahu aina'un qalbihi, maka Allah jadikan kekayaan di dalam hati dia. Iaitu siapa yang akhirat di dalam kehidupan dia, dia melakukan segala pekerjaan ibadah untuk akhirat dia semata-mata kan, maka Allah jadikan aina'un fi qalbihi, maksudnya Allah jadikan kekayaan di dalam hati dia. Wa man kanat dunya, dan siapa yang dunia itu hammuhu, yang menjadi tujuan hidup dia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maksudnya Allah jadikan kefakiran di antara dua mata dia. Kerana apa? Kerana dia menjadikan dunia itu keutamaan di dalam hati dia, maka Allah jadikan kefakiran di antara kedua mata dia. Dan berbalik pada hadis Nabi tadi, man kana akhiratuhu hammuhu ja'alallahu aina'un fi qalbihi, maksudnya siapa yang akhiratuhu hammuhu, yang maksudnya tujuan hidup dia untuk mencari akhirat dia, ja'alallahu aina'un fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan di dalam hati dia. Kemudian Allah akan menyusun kehidupan dia dengan baik, dan kemudian Allah datangkan dunia kepada dia dalam keadaan hina. Maksudnya dia tak mencari dunia sendiri yang akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Jawatan, pangkat dan sebagainya akan datang. Kerana apa? Kerana tujuan dia untuk akhirat. Namun bagi siapa yang mencari dunia,
maka Allah jadikan kefakiran di antara dua mata dia. Walaupun dia kaya, dapat pangkat tinggi dan sebagainya, namun hati dia tak tenang dan sebagainya. Kenapa? Kerana dunia itu menjadi tempat, menjadi tujuan hidup dia. Sedangkan dunia hanyalah singkat, dan kehidupan akhirat ni ialah kehidupan yang lama, berpanjangan, kan? Jadi tak berbaloi untuk kita menjadikan kehidupan ni hanya semata-mata untuk dunia, kerana singkat dia dunia. Seperti mana Carlos Menem tadi, yang akhir dia menjadi Presiden Argentina. Dia murtad sebab nak jadi Presiden Argentina. Kemudian Allah jadikan dia Presiden Argentina, dan akhirnya dia mati dalam keadaan terkeluar daripada Islam, mati dalam keadaan agama Kristian. Jadi sayanglah. Sebab apa? Sebab apa sayang? Kalau kita lihat semasa era pemerintahan Carlos Menem ni, Argentina ni menjadi antara mempunyai hubungan yang rapat dengan dunia Arab. Dibina di Buenos Aires di Argentina tu, Carlos Menem ni memberikan 5 hektar tanah untuk dibina King Fahd Center, King Fahd Islamic Center. Maksudnya untuk komuniti Islam yang besar di situ. Dia bagi tanah, tapi sayangnya dia dah menukar agama kepada Kristian, keluar daripada Islam. Jadi bila dia keluar daripada Kristian, walaupun dia bagi tanah tu, usaha dia tidak ada manfaat untuk dia di alam sana, sebab dia dah meninggal dunia. Jadi tak memberi manfaat kepada dia apa kebaikan yang dia buat selepas keluar daripada Islam. Ongkilah. Dan kalau kita tengok Argentina ni, Islam, di penduduk Islam di sana sekitar 2%, iaitu sekitar 400 ke 500 ribu orang Islam yang berada di sana. Dan di Argentina ni dia ada keterbukaan di dalam pengamalan bagi orang-orang Islam. Dan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak orang-orang Islam daripada Syria dan Lebanon ni berhijrah ke Argentina. Itulah kita melihat kepada kehidupan ini. Kehidupan ini bukan sekadar makan, minum, tidur, dan kemudian esok tu ulang benda yang sama. Kalau ulang benda yang sama, dia lebih kuranglah kata-kata hamka. Kalau hidup sekadar hidup, beruk di hutan juga hidup, kan? Maksud dia hidup manusia sebagai manusia, terutamanya orang Islam, dia ada tujuan dia untuk kembali kepada Tuhan dia. Sesusah mana pun hidup dia, senikmat mana pun hidup dia, dia tak boleh membuang tali ikatan hubungan dia dengan Tuhan. Kerana apa? Bila manusia lari daripada agama Tuhan kerana untuk tujuan lain, maka Tuhan tinggalkan dia. Seperti mana dalam zikir pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Maksudnya kita doa ke Allah supaya Allah jangan serahkan diri kita ni pada diri kita sendiri, kerana kita tak mampu, dan kita minta Allah tolong kita dalam setiap urusan kita, urusan kehidupan kita dan sebagainya. Dengan menjadikan akhirat tujuan kehidupan kita, maka segala perkara kebaikan, pangkat, harta dan sebagainya akan datang kemudian. Janji dengan kesabaran. Kalau tak datang waktu di dunia pun, dia akan datang di akhirat. Maka kepada para pendengar dan yang melihat video ni, nasihat kepada diri saya terutamanya dan kepada yang melihat, maka jadikanlah kehidupan kita ini hammuhu man kanatil akhirah hammuhu ja'alallah aina'un fi qalbi. Jadikan dunia ni, maksudnya jadikan akhirat ni tujuan hidup kita, kepentingan hidup kita, maka Allah akan jadikan kekayaan di dalam hati kita. Kita rasa cukup, walaupun orang kata apa, mungkin orang kata kat kita, dia ni naik motor je, ataupun dia ni ada apalah sangat, tetapi kita rasa cukup dengan benda tu. Kita rasa bersyukur, kerana syukur itulah membentuk peribadi manusia. Syukur itulah mendatangkan ketenangan kepada diri manusia. Wallahualam. Mudah-mudahan kita berada di dalam agama yang benar ini. Ya
seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu dalam keadaan menjadi orang-orang Islam. Jadi janganlah kita mati dalam agama lain, matilah di dalam agama yang kebenaran ini. Teruskan belajar untuk mencari kebenaran dalam Islam, untuk meyakini kebenaran Islam. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah di dalam agama yang suci dan agama yang benar ini. Dan bila kita balik bertemu Tuhan, tak adalah benda yang lebih bermanfaat kepada kita melainkan amalan-amalan kita. Sedangkan kalau Semenem tadi, kalau dia masih Islam, bila dia berikan tanah untuk dibina Islamic Center di Buenos Aires tu, dia pasti akan dapat pahala. Tapi sayangnya dia keluar daripada Islam. Kenapa? Nak jadi Presiden Argentina. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran yang penting daripada kisah Carlos Menem ni, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.